Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita ini dengan awal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah kita bertakbir dulu kita ada hari-hari takbir lagi ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hadama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, selamat pagi semua rakan-rakan yang baru join saya watching Nurul Nadira. Alhamdulillah, ni geng SKO orang Dayali ni. Akan saya jugalah. Allah, ni saya punya mentor saya ni, Rashid Al-Jawawi. Memang Jawa dek Rashid ni. Apa tu? Memang Jawa lupa hashtag dia, lupa apa tu? Hashtag kita. Boleh kita. Boleh kita. Ni abang Rashidi. Boleh kita. Sama hari raya Nadira. Maaf zahir dan batin. Selamat hari raya Adha. Selamat hari raya juga kepada hashtag kita. Saya punya mentor, motivator yang terbaik ni. Daerah Muar ni, Johor pun sama ni. JU kita, JU untuk motivasi. Dan juga Rashidi ni juga hashtag kita juga hashtag boleh kita. Beliau juga adalah antara motivator untuk mentor kepada untuk program mandi jenazah lah. Jadi rakan-rakan di kawasan-kawasan Muar, Johor, luar Johor boleh
untuk nak panggil rakan saya ni memang hebat ni, dari segi aktiviti boleh lah add dia sebagai friend, memang hebat lah untuk ajak dia sebagai untuk sekolah ke apa kan. Ini kita share kawan-kawan benda-benda baik kan, benda-benda baik. Orang hebat, bukan saya hebat, saya ni tolong ni Syed bila nak ngetes, saya nak ngetes tak sempat lagi sebab dia duduk mall ni, tapi sekolahnya dekat JB saya rasa saya dekat JB lagi apa pun. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin, Hari Adha pun Hari Raya juga kan. Alhamdulillah pada hari ini Elin Aminin, ini pun syekh kita ni, mentor saya. Ini orang hebat lah. Kita ni arak-arak Marhain ni, saya punya junior, tapi sekarang keluar kat Johor ni kira macam senior dari segi takmir kelas-kelas. Dia orang ni hebat ni, Elin Aminin ni, syekh juga ni, boleh add sebagai friend. Ni hebat ni orang ni. Sampai raya Elin tak ada tamu, lama tak jumpa Elin. Kita jumpa dekat alam maya saja, jumpa face to face belum lagi. Bila kita nak ngeteh Rashidi semua kan, tak ngeteh lagi. Tak apalah, apapun saya doakan kamu semua, kawan-kawan semua kawan MJ, Mak Johor, kawan Muar, Husaini Ucaini ini semua saya buat ke Mak Johor ni. Share-sharekan lah kalau rasa benda dia baik, tolonglah sharekan apa tu, sampai raya lah sama-sama kita borak ni, sama-sama kita ni. Hari ni kita nak kitab sikit lah maksudnya kita ulang kaji untuk korban. Bukannya manusianya saya ni hebat, tidak, maksudnya saya baca, saya terangkan, maksudnya saya lagi tambah lagi ilmu saya, yang kurang ni kawan-kawan pun tambah lagi ulang kaji ilmu. Buka kitab simple ni, kitab Muta'al Badrin, Muta'al Badrin, nak mengenang kisah dulu saya kecil-kecil kan. Buka kitab ni, kitab lama ni, saya tunjuk semalam, saya tunjuk ni, saya tunjuk lagi, kitab ni lama, kitab lama, kuning lagi kan. Tulis saya ni, dekat Raja Has ni. Jadi bolehlah Muta'al Badrin buka kitab pada bab Adhiyah 80, muka surat 80, safhah 80. Ya Allah, Aid Mubarak Sa'id, alhamdulillah, barakallahu syekh. Nafsul waqtik, nafsul sawali lakum ya Allah, Elin Aminin, insyaallah. Allahu akbar. Kalau datang Malaysia, datang Parit Jawa tolonglah roji saya kita ngeteh. Mohal datang rumah saya ngeteh kat luar. Kalau cakap awal saya prepare mi Bandung, mi Bandung Muar kan. Betul, asam pedas mak saya sedap. Sedap. Kalau rumah saya masakan Pantai Timur terror, chicken western terror. Okey, itu saja. Okey. Ya Allahu akbar. Aid Mubarak fi hadhihi al-yawm, insyaallah. Amin. Ni pun hebat ni bahasa Arab ni. Saya kurang je. Saya bahasa Arab Moroccan je. Moroccan UAE je, bukan Ami, insyaallah. Bahasa Fushah saja, insyaallah. Okey, kita teruskanlah kerja kita pada pagi ini, Allah, dengan kita bersharing-sharing kan, yang kita tabalighu ni walau ayat, walau kita memberikan sampaikan sesuatu walaupun satu ayat, sepotong ayat, insyaallah. Alhamdulillah, kawan-kawan semua, macam mana korban semalam? Saya tengok korban, saya kurang dapat korban tahun ni, daging. Mungkin sebab PKPP ni kan, jadi mungkin kurang permit tu bayar. Jadi banyak masjid tak banyak. Masjid Pejawa pun 3 ekor je. Ada surau-surau ataupun dari segi personal lah, peribadi, ada juga melakukan ibadah korban. Tapi tak apa pun kita sudah melakukan ibadah korban yang dianjurkan dan dituntut oleh Islam sebagai sunat. Dan hari itu kita dah cakapkan berkenaan tentang Adhiyah ni, korban ini wajib ketika mana kita bernazar. Kita bernazar jadi wajib. Bila tak bernazar jadi sunat muakkad yang dituntut untuk mensucikan diri kita. Dan tiap bulan sedikit ibadah lah, dikira ibadah. Ibadah yang mana kita lakukan apa sahaja kita mampu lah. Kalau tahun ni tak mampu kita buat di Malaysia, kita buat lah macam saya buat itu. Kawan-kawan saya, rakan saya, saya tolong kawan-kawan saya yang rasa tak mampu untuk buat kat Malaysia, mahal kan, 700, 600. Saya tolong untuk buat di Kemboja. Alhamdulillah dah selesai dah. Saya dah hantar video saya dengan nama-nama semua daripada grup saya lah, insya-Allah. Jadi tahun depan siapa nak buat korban bolehlah dengan saya, insya-Allah. Kita bantu-bantu kan. Kadang-kadang kita ni kadang-kadang tak ada cash 700 800 kan. Ada mungkin ada 350 tu je. Jadi itulah kita mampu. Kita nak buat, yang penting kita buat setiap tahun dan kita mau ikut atas kemampuan diri kita. Okey, insya-Allah. Hari ni tuan-tuan, untuk dengan saya lah. Dengan saya ni tak formal sangat. Selama je saya kat masjid pun, kalau selepas takmir pun macam inilah saya inilah saya mualim jemi' ni. Mualim macam inilah saya. Itu tak adalah nak kita nak berhipokrit kan. Inilah saya. Kadang-kadang tak formal sangat, kadang-kadang formal macam tu. Okey, kita sambung kerja kita, iaitu muka surat 80, Kitab Al-Adhiyah, berkenaan Kitabul Adhiyah, muka surat 80, Kitab Muta'al Badrin, yang saya buka kitab yang lama. Kita turus lah ni, terkuning ni konon ni. Sekarang ada juga printed ataupun di print yang baru, tapi saya rasa ambil cari yang dulu, yang lama lah, yang paling baik lah. Saya tak tengok lagi yang cetakan baru Rumi, tapi
sebaik-baiknya carilah kitab yang lama dulu. Kadang-kadang yang baru ni ada perubahan, saya betul tak pasti. Okey, tak apa. Okey, kita masuk pada bermula yang sah dibuat idhiyah itu unta ni dah. Pada berkata oleh. Okey. Okey, sambungan kepada perkara-perkara yang kita boleh buat idhiyah ataupun korban. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dipadukan, ayat lama ni dipadukan dengan menumpahkan darah, jua dan jikalau daripada ayam atau itik sekalipun, seperti barang yang berkata oleh Maidani dan Syekh bagi Al-Bajuri menyuruh taklid akan dia, dan ia kiaskan atas adhiyah itu akikah, dan menyuruh ia akan orang yang dapat anak bahawa memperbuat akikah dengan ayam jantan atas mazhab Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka yang afdalnya unta, kemudian lembu, kemudian kibas atau kambing, dan 7 kibas. Ini cerita pasal gunakan ayam boleh ke tidak. Ayam bermacam ayam. Lama tak dengar lagu tu. Siapa ni? Nama nyanyi Amir Jalil Hamid kan. Ada ayam kampung, ayam siam. Dah lah ayam macam ayam dah. Kan. Okay, cerita pasal kita nak akikah ataupun kita nak menumpahkan darah, menumpahkan adhiyah ni, menumpahkan darah. Ada salah satu penumpahkan darah daripada kisah Nabi Ibrahim yang dulu kan, Nabi Musa kan. Jadi ini berkaitan tentang ayam kan. Barang kata jika kalau kita nak daripada Abdul Abbas kata dengan menumpahkan darah jua dengan jikalau daripada ayam atau itik sekalipun. Nak tumpahkan darah ayam yang itik boleh tak? Ini ada cerita daripada Abdul Abbas kata apa? Seperti barang kata dikata Maidani, Syekh bagi Al-Bajuri menyuruh taklid akan dia, dan kiaskan atas adhiyah itu akikah. Maksudnya kita ni tak ada, maksudnya Ibnu Abbas dan berkata daripada Al-Bajuri mengatakan kita nak buat akikah, contoh nak menumpahkan darah, niat akikah, nak tumpahkan darah ayam boleh tak? Boleh kata boleh, tapi kena taklidkan akikah. Kena taklid akikah, jangan taklidkan korban. Taklidkan akikah sekalipun seperti yang barang kata oleh Maidani, dan ia kiaskan atas adhiyah itu akikah, dan menyuruh ia akan orang yang dapat anak bahawa memperbuat akikah dengan ayam jantan atas mazhab Ibnu Abbas anhuma. Dia kata boleh. Ibnu Abbas kata maka yang afdal, ni yang lebih baik, yang afdal. Azunah ya Allah, azunah. Selamat watching Selamat hari raya pada Azunah. Rajin join saya. Allah, syekh Azunah. Boleh ngerti dengan saya lah ni. Azunah dia rajin dengan saya. Bagus. Tak apa. Baik, benda-benda baik insya-Allah, kita sama-sama insya-Allah. Maka yang afdalnya unta, kemudian lembu, kemudian kibas atau kambing, dan 7 kibas terlebih afdal daripada 1 unta. Maksudnya tapi sebaik-baiknya kita buatlah yang besar. Kalau kita mampu, janganlah ayam. Ayam ni kalau saya rasa, kalau kat Malaysia ni ayam ni rasanya jarang orang. Saya nak buat akikah atau nak ni lah, buat adhiyah korban ayam ni, boleh ke tak boleh? Tapi dalam ni kata akikah boleh. Akikah dianjurkan, tapi afdalnya ambil selamat. Saya kalau kita benda macam ni, kita ambil jalan selamat. Jalan selamat kita ambil yang besar lah kan. Dia kata afdal unta, kemudian lembu, kemudian kibas ataupun kambing. Itulah yang terbaik. Kita nak contohlah kita nak solat, kita nak menghadap Allah Taala. Kita pun kalau kita beli kereta pun kita nak yang terbaik kan. Contoh kereta Malaysia sekarang yang terbaik S70. Kita nak beli S70, takkan kalau kita mampu pun kita lah beli standard. Aziz saja. Wak Gigi. Ni muncul ni. Ini muncul Parit Jawa. Ni Parit Daca ni. Jawa ni. Okey, ini cikgu kan. Cikgu Sado kita. Haji, bila nak turun mall? Turun mall datang sini. Jumpa aku ni. Kita ngetes. Muncul aku tak sempat lagi nak datang Pek Raja lagi. Datang mall sampai raya je. Datang mall je. Kita makan dulu, kita ngetes. Aidul Mubarak, alhamdulillah, Aidul Mubarak likum aidan insyaallah. Allah Taala fi muah insyaallah. Ta'am wa mungkin li yuqabil. Cakap Arab lagu kita pada pagi-pagi ni. Jumpa je selamat hari raya ni. Maaf zahir dan batin. Tak ada apa kerja pagi ni, kita borak-borak borak-borak kitab Mu'taam Badrin. Borak-borak tapi ada manfaat. Okey. Tadi kamu kepada sambung kepada tadi kami afdalnya kita buat unta lah. Macam kita solat, kita nak kereta, kita nak bawa kereta, beli kereta, paling sekarang terbaik X70. Mesti nak yang terbaik kan. Kalau ikut kata mampunya kita beri, kalau mampu contohlah kita mampu Motosaga, kita nak Motosaga, tapi kita mesti niat aku nak rasa juga lah S70 macam best S70 ni kan, dengan dia cakap hello bro, lama dengan dia punya ABS kan, mesti yang terbaik. Shima Mashi dah balik mall belum kat Mesing, dengarnya Matih demam ni, baik kau balik. Itulah ni saya punya sepupu. Selamat raya Shima, kisah salam orang Syed. Suhaila pula. Ni Suhaila ni saya punya partnership.
Dia memang suka begitu. Dia macam iklan lah, iklan. Apa girl apa? Pompong girl. Girl. Okey. Apa tadi tu? Kan lupa ni lah kalau kalau ada apa gurauan kan. Okey. Tadi kita nak SMT kan. Jadi sama juga macam ibadah, kita nak yang terbaik kan. Kita kereta nak baik, contoh baju nak cantik-cantik kan. Apa lagi, kalau saya kalau apa, kita makan mesti nak sedap-sedap. Kita nak ibadah, kita nak yang terbaik, kita nak ambil yang first class kan. Kalau naik flight tu, kalau ada mampu nak mesti nak first class, atau nak ekonomi kan. Oh okey. One way. Bagus. Cima datang order lah. Semalam order masak. Semalam Pak Ashu masak nasi dagang kan. Hari ketiga hari ni kata orang ni nak masak dia pun ada ikan berasam lah. Ikan berasam pula Kita memang kita memang full hunter kan. Alhamdulillah rumah pandai masak kan. Kala apa tu, mak saya pun pandai masak apa memang. Apa lagi kan, mujur tak kebun kan. Jaga badan juga lah kan. Jadi silat warrior dia mesti jaga badan juga kan. Tapi makan tetap makan kan. Makan tetap lantak kan. Jadi kenyang, sedap, tetap dah kenyang. Okey, sambung. Bagus, sama hari raya. Hati-hati Syima InsyaAllah hari ni kalau balik mungkin ke selatan, saya tak tahu lah je tak je. Tapi hati-hatilah jalan raya Okay, salam Arul. Arul sihat. Dia cyclist kan. Dia memang fit Okay, salam orang polis. Jauh je jalan saya nak pergi polis dulu. Okey, jadi kita nak ibadah mesti cari yang terbaik. Betul tak Syima? Itulah Noah nak ibadah. Itulah kalau bakar darah je gambar makanan sedap. Memang bakar. Saja bakar sudah tahu order. Makan. Memang saja buat bakar darah kan, bagi makan. Kalau tak makan rugi, babe. Kan. Yelah, sementara orang tu ada, kita ada. Ini kita menikmati, bukan contoh ya. Ini kita buat borak. Saya tunjuk gambar makanan, bukan maksudnya kita. Ada dulu viral dia makan borak nak bangga. Yalah, saya tunjuk gambar bukan makanan mewah pun. Kadang-kadang makan simple dia, lontong goreng. Kalau saya ni nak berbangga kan, bongkar. Satu aku makan kat hotel, makan yang sekali makan kat 1,000 ke, contoh 300. Itu ialah bongkar. Kita makan, kita nak tunjuk kita ni nak, kita naik amat, kita nak tunjuk makan biasa, simple makan apa? Makan lontong goreng kan. Teh tarik apa sih? Cuma kita sama saja nak bakar darah supaya ini macam ni kan. Saja nak tunjukkan kita ni menikmati makanan Malaysia kan, menghargai budaya kita. Ini dah trend, kita ikut trend lah sekarang. Ikut trend semua, Instagram update kan. Tapi kita update yang baik lah, bukan kita kata kita kan. Baik Ustaz Jemik. Jemik memang jemik sangat dah ni. Okey, sambung lah kita. Dah borak ni. Kalau borak ni cakap ngeteh. Kalau ngeteh kat kedai memang lama saya ni. Tapi kurang ngeteh lah kan. Okey, sambung Sampai hati-hati bila cuma hati-hati. Sambil-sambil drive tu dengarlah lagu balik kampung pulang ke kampung sudah sekolah. Okey, tadi berkenaan tentang akikah tadi. Jadi afdalnya kita ibadah ni, umpama kita nak ibadah korban, umpama kita nak beli sesuatu yang hebat kan. Kalau naik flight mesti nak first class. Itulah terbaik, afdal kita ambil yang jalan selamat. Walaupun Ibnu Abbas kata, dia belah Bajuri kata pun boleh guna ayam jantan ataupun itik untuk akikah taklidnya. Tapi sebaik-baiknya kita paling sengal pun kambing lah kan, kibas lah paling sengal pun kibas lah kita, atau kambing janganlah kita nak ibadah pada Allah ni, kita nak menghadap sesuatu, kita nak ibadahkan sesuatu yang untuk diri kita di hari akhirat nanti, di padang mahsyar, untuk kita bersama-sama bergerak menghadap Allah Ta'ala. Menghitung segala kita punya amalan dengan perkara yang baik dengan perkara baik ini, kita punya ibadah kita ni, apa angkutan kita ni untuk Allah Ta'ala. Jadi Abdul Salam, Alhamdulillah, selamat raya Abdul Salam jadi kita buat yang terbaik. Ini yang afdal, kita ambil yang selamat. Jadi kita ambil lah kita kibas dan 7 kibas terlebih afdal daripada 1 unta. 7 kibas, 7 kambing biri-biri lebih baik daripada 1 unta. Maksudnya apa? Maksudnya Allah kata, ini hikmahnya ialah biar banyak dagingnya, supaya banyak kita boleh salurkan kepada asnaf-asnaf yang tertentu. Bukan kita nak kerja kita yang makan. Contohlah kita kat Malaysia pasal korban ni kan, kita hayal menjatuhkan darah korban ni lah kebanyakannya. Kita nak, kalau nak korban, kalau yang ini pendapat saya atas pengalaman selama saya hidup 40 tahun ni, dah 40 tahun ni kan, masa 40 tahun depan dah tua dah kan, usia dah ni. Berkenaan tentang kita nak cerita pasal pengagihan korban, iaitu apa tu, khususnya tempat-tempat kita lah, tempat saya kan. Pengagihan tu kadang-kadang kita kejauh sangat nak makan daging, padahal hari-hari makan daging. Chicken chop maai, kalau kapal Jawa ni maai, lambat kan, takat daging. Ya Allah, Malaysia ni satu negara yang ya Allah makanannya mewah
yang kita patutnya bersyukur. Makanan berlambak. Jadi masa yang waktu korban kadang-kadang berebut-rebut. Aku nak kadang-kadang tengah-tengah korban tu hilang. Tengah-tengah korban kadang-kadang ekor pun hilang, kepala hilang. Tuan yang punya tak tahu mana pergi. Dakwah masjid pening. Ini contoh lah kan. Kadang-kadang tu pun dia buat ni, tak cakap pula, ini sikap orang kita. Sikap orang Melayu kita kena ubah. Malu tau. Kita orang Islam kita ubah sikap. Jadi pengagihan tu. Jadi Allah kata ni, setuju kibas kami beri lebih baik daripada seekor unta. Maksudnya Allah nak banyak kan. Banyakkan kibas tu, dia kan banyak pengagihan. Kalau 7 kibas, 7 kibas, satu dekat orang susah, dekat orang kampung paling susah orang, satu dekat orang yatim, satu banyaklah tempat boleh hantar. Jadi itu maksudnya hikmah pengagihan tu. Ini sebab tu ada hikmah segala apa yang Allah tunjukkan kepada kita. Jadi janganlah kita berebut sangat macam kalau berubah kalau tak makan daging lembu apa nak hal. Tak ada makan daging, cari dekat Pek Jawa, pasar Pek Jawa melambak. Cari dekat apa tu, kalau kat Tesco banyak. Dekat mana lagi? Kalau kat BMF kat Maidin lah kan. Dekat Maidin melambak kan. Alamak, tak payah Maidin lah, dekat mana-mana lah, kat Ceruk, kat Sejati, Pek Jawa macam ada daging. Tak payah nak berebut sangat daging lembu lah kan. Makan banyak pun sampai penyakit nanti. Jadi kita lebihkan kepada orang yang susah. Sebab tu saya bukan ada satu viral, bukanlah viral, maksudnya sebelum ni ada dua mempertikaikan. Kenapa dekat Malaysia tak ada korban ni? Asal nak ajak bakar robot je dekat Afrika, dekat ni. Okey, cuba tengok tuan-tuan sejenak kan. Macam mana pengagihan kita korban di Malaysia. Dan kadang-kadang salah satu faktor orang kadang-kadang nak korban dekat luar sebab satu murah. Itu satu, dari value, price dia murah. Bukan orang kita semua senang. Kalau kita semua kat Malaysia ni semua gaji 20,000, kalau gaji saya gaji 20,000, yang tukang sampah 10,000 lain kan. Ini kita orang susah. Kadang-kadang kita bukan semua orang senang kan. Lagi masa-masa PKP ni. Jadi yang pertama saya nampak ialah pendapat saya lah kan. Pendapat saya ialah pertama adalah dari segi harga. Harga sini sana murah. Contoh saya buat kat Cambodia lah. Pengalaman saya di Cambodia 350 satu bahagian. Kalau kambing baru 600, setahun lepas 2 tahun lepas dapat 100. Saya naik 200 sebab apa? Orang sana dah cari kambing. Orang sana, orang Islam pun dah cari kambing. Satu bahagian pun 350. Kat Malaysia satu bahagian 700. Tapi kalau tuan-tuan nak lakukan korban di Malaysia, go ahead lah, tak ada masalah. Jadi kita nak bantu rakan-rakan kita yang nak buat ibadah. Aku nak buat ibadah setiap tahun. Nak buat hiyah setiap tahun, itu kan dalam setiap tahun. Ya Allah, ni Syekh kita ni, Syekh Wan Hazaruddin ni, tolong add dia ni hebat. Dia Jayu Negeri Selangor. Ni Syekh ni. Saya kalau kita share. Yang rasa ada kelebihan, saya share. Mari raya Wan Wan Hazaruddin ni rakan nasyidin saya. Suara dia pun sedap, motivator yang hebat. Kalau nak ajak dia boleh dah add sebagai friend. PM saya akan forwardkan nombor dia. Untuk buat motivator untuk orang tua, budak-budak, tapi lebih ada budak lah. Budak-budak sekarang dah masuk dengan Fazli Aziz. Fazli Aziz ni kumpulan unik tu. Remaja tu unik. Dia dah combine tu untuk motivator. Ini sedap, hebat ni. Saya selalu juga dengan dia. Kadang-kadang combine nyanyi lah. Motivator kadang-kadang belum lagi diizinkan Allah Ta'ala untuk sama-sama, untuk kita sama-sama bangunkan negara. Motivate belum lagi. Jadi hebat add orang ni, Wan Hazaruddin. Jurusan pun Jawi. Saya tak tukar nama saya Azmi Abdullah Jawi. Apa? Malas. Kata biarlah saya orang kena Azmi Abdullah Wan Hazaruddin. Dia ni orang hebat, Jayu Negeri Selangor. Terima kasih Puan Maaf Zahid dan konten YouTube pun bagus. Banyak benda konten bagus-bagus lah. Saya ni suka-suka je kan. Ikut orang kan. Orang buat saya buat. Walau tak apa-apa pun. Memerlukan masa yang ada. Okey, sama tadi pasal apa? Tamu Wan Wan itu sekali nak tamu tapi tak jadi. Ada program kat Pasir Gudang datang mu Wan. Suka-suka datang mu lepak rumah aku. Kita kena makanan mu. Aku tengok rasa makanan mu dengan makanan gombak pun sedap. Tengok datang mu. Tengoklah mu. Walaupun kecil makanan merecik bro. Semalam Hafiz datang rumah aku. Hafiz datang rumah saya. Aku pula pasal Bajawa aku kan. Datang rumah ni makan apa semalam dia bawa patin tempoyak apa semua Okey, Hafiz tu juga kawan saya okey. Pemain penasyid Okey, sama tadi cerita pasal daging kan. Jadi itu sama tu harga. Kenapa orang berkorban dekat luar negara. Yang kedua ialah berkenaan tentang pengagihan. Tuan-tuan, saya daripada saya ejen Darul Mutakin Travel. Sebelah sini ada iklan kan. Saya mutawif dan saya juga program untuk kita orang buat program tahun ke-9 ke sana. Tahun lepas saya pergi sana, alhamdulillah diberikan keizinan untuk Allah Taala pergi ke Kamboja melakukan ibadah korban di sana dan membawa
apa tu, amanah-amanah tanggungjawab daripada Malaysia ke sana, dan saya dah lepas dah 20 bahagian saya di sana. Dan saya tengok pengajian tu betul-betul kita memang cari betul-betul orang susah, orang Kemboja, Muslim di Kemboja adalah golongan minoriti, ataupun dia kata sana golongan apa tu, bukan macam apa tu, sana kata Melayu, bukan Melayu, apa yang Islam Muslim, sana saya lupa, tapi ada memang kita pergi kampung Cam, kampung nantilah kampung-kampung yang susah, kita bagi, kita tolong sekali kekorbanan, kita agihkan kepada orang-orang yang susah. Memang sana Kemboja, orang Muslim di Kemboja memang susah, tak ada yang senang, tak ada. Memang paling mewah pun duduk setinggan, setinggan mewah tak mewah sangat lah kan, tak mewah macam orang Malaysia, Muslim Malaysia, orang Melayu di Muslim. Jadi kita bagi betul-betul. Macam kawan-kawan kita yang lain kan, NGO lain buat kat Afrika, memang kita hantar kepada orang yang susah. Jadi pengagihan tu memang betul-betul sampai ke asnaf ni. Kadang-kadang kita orang kat Malaysia, kat sana tahun lepas, saya punya Ustaz Habib, CEO kita, yang kakak saya Ustaz Zakaria, Ustaz Zack, Ustaz inilah geng-geng DMT lah, dalam Mutakin Travel. Ustaz Zakaria hebat lah, kamu Ustaz Zakaria, Ustaz Ismail Alwi, Ustaz Habib itu CEO. Hari ramai kita bawa sana. Kadang-kadang kita bawa baju, kadang cikgu kita kan, sedekahkan apa tu, kita bawa lah semua. Bayarkan packing lah. Bawa baju, sus baju, makanan cekedis tu yang anak-anak kita kat Malaysia kadang-kadang tak makan pun. Kan keripik-keripik atau kek-kek tu pun berebut tuan, macam kat Afrika. Jadi ini adalah salah satu sebab kita buat dekat luar. Bukan sebab tak nak buat dekat Malaysia. Buat kat Malaysia buat, tak masalah. Tapi kita buat kat luar supaya pengajian tu betul-betul sampai ke asnaf, sampai pada betul-betul orang yang susah. Kalau kat Malaysia kadang-kadang orang yang kaya pun dapat, kadang-kadang orang yang tak hari-hari makan daging pun dapat. Itu kadang-kadang yang curi dan cerita. Jadi sebetulnya asnaf diutamakan dahulu. Kerana kita dah senang. Kalau orang yang dah buat korban hari-hari tahun setiap tahun, kalau orang yang buat korban setiap tahun kat Malaysia tu, dia orang senang lah. Tu bagi 700. Pada kita senang 700. Tapi pada orang yang susah payah tuan-tuan. Jadi kita kena faham. Itu pasal korban. Tuan-tuan nak buat korban kat Malaysia, tak ada hal, senyap saja. Nak buat kat luar, senyap saja, boleh. Jangan nak mempertikaikan kenapa kita buat kat luar. Tadi dua faktor tadi kan. Dua faktor saya kata, harga dan pengagihannya. Betul. Tapi NGO tu kena tengoklah NGO macam mana. Kena kaji macam mana orang mutakin kan. Tuan-tuan tak percaya dengan saya, tuan-tuan tengok kita punya track record kita. Buka kita punya FB, buka kita punya YouTube orang mutakin, tengok apa program kita buat. Dan kita buat profesional lah. Kita buat profesional, kita buat group, kita kita hantar gambar, video lepas hari-hari terus lepas haji korban kita buat kat sana, terus daripada agent kita di sana hantar dan kita terus send kepada grup dan setiap personal. Jadi jelas, jelas itu kena NGO, kena amanah dalam melakukan ini yang penting, amanah. Ustaz Habib Abdullah, saya punya CEO, kata apa-apa kita buat mesti amanah, tanggungjawab itu. Walaupun kita buat bahagian-bahagian, kita amanah. InsyaAllah. Okey, kita apa itu pasal sambung lagi cerita pasal tentang adhaya ini. Nak ngeteh-ngeteh teruskan, tak ada masalah punya. Sila-sila teh rebus, kopi tarik, okey. Menyuruh taklid akan dia, maka lebih afdal kita buat kibas ataupun unta tadi, dan memadai pada unta dan kerbau dan lembu 7 orang jikalau bersalahan qasad sekaliannya, sekalipun seperti setengahnya qasad adhiyah dan setengahnya akikah dan setengahnya qasad hendak makan dagingnya dan setengahnya kerana hendak menjualkan dia. Ini boleh. Maksudnya contoh kita nak buat korban, korban kerbau lah contohnya kan. Kerbau poipong kan, naik basikal tengah hari, tengah panen. Kerbau kat macam sebab apa nangis yang lagu nombor 9? Sebab apa? Kat Negeri 9 banyak kerbau. Kerbau yang tanduk besar tu boleh buat korban. Contoh, dalam situ ada 7 orang yang nak buat korban. Maka dikatakan dibolehkan untuk kita membahagi-bahagikan qasad, maksudnya niat kita tu. Yang pertama, seorang tu nak buat korban untuk pergi makan di sini, boleh ambil lah bagian kau. 1/3 ambil bagi kau makan. Yang kedua kata aku nak jual bagian aku, boleh. Buat jual. Yang ketiga tadi nak buat apa? Setengahnya qasad nak akikah, buat akikahnya akikah. Lagi apa lagi? Setengahnya nak buat makan lagi, boleh. Nak jual, boleh. Yang penting semua setuju. Semua setuju. Tapi kalau kita bagi korban, contohlah kita nak buat jual sedih no lah kan, bagi kita bagi orang lah, dapat pahala. Ini namanya ibadah. Makan pun kita untuk isi tak payah pada saya, bagi ke orang sedekah ajalah pada saya lah kan. Itu paling better lah, paling afdal Walaupun boleh. Apa tu, kadang-kadang
akikah korban tu campur dengan akikah, boleh tak? Boleh, masalah. Satu korban 7 bahagian, satu bahagian tu untuk akikah, boleh, tak ada masalah. Ini dah kata dalam kitab Mu'taqabain, kitab muka 80 ini. Pada hal pula Dan jikalau salah seorang daripada mereka itu kafir zimmi sekalipun, tiada memberi mudarat pada barang yang dikosongkan dia oleh yang lainnya daripada adhiyah dan umpamanya, tak ada masalah. Kalau dalam bahagian itu ada orang kafir, tak ada masalah, tak rosak pun kita punya ibadah, tak rosak kita punya ibadah. Tak masalah. Kemudian maka dibahagikan dagingnya 7 bahagian yang bersamaan. Kena bagilah 7 bahagian juga, 7 bahagian juga. Satu kerbau 7 bahagian, semua 7. Mesti 7 orang tu dapat dulu. Kalau dia kata tiba-tiba orang tu kata saya tak naklah bahagian saya sedekah semua. Okey. Yang penting orang yang ada bahagian korban tu mesti dia setuju. Maksudnya dia kata okey, saya nak ambil sikit untuk makan, ambillah sikit lah, berapa kilo kan, yang setengah kilo ataupun 10 kilo kan. Okey. Dia kata tak apalah, saya tak nak. Dia tak, saya tak nak lah. Boleh tak kalau masih bagi orang semua? Boleh. Kata boleh. Okey, teruskan dengan persetujuan semua. Okey, 7 bahagian tu kata dia antara sekaliannya dan memadai pada kibas atau kambing seorang jua, maka satu kibas seorang afdal, satu kibas afdal daripada bersekutu 7 orang pada satu unta. Kalau boleh sebetulnya sebaik-baiknya, afdalnya kalau seekor kambing tu seorang, ataupun satu unta tu seorang, itulah sebaik-baiknya kan. Tapi kalau tak baik, kalau kita tak mampu, kita buat bahagian 7 boleh tak? Satu binatang, satu kibas bagi 7 pun boleh, tak masalah. Ataupun satu ekor unta kerbau 7 bahagian pun boleh. Tapi better satu lah. Kalau kita ada kemampuan, kerbau kita belilah sebiji seekor, lembu kita belilah seekor kerbau, itu yang baiknya, sebetulnya. Itulah sebetulnya. Kan ada orang tu, ya Allah tariqul jannah. Ya Allah Syekh, sampai hari Syekh, macam mana korban banyak tak? Cepat balik rumah ni nak Ustaz Liman tak? Ustaz Liman layu kat kampung lah. Apa pun sampai raya roja-roja lah, kalau apa-apa pun ini geng Pek Jawa ni, cuma ada kerja dekat Pagu kan. Anak kepada Syekh kita afdal kita otai kita, otai Pek Jawa otai tu takmir muah Ustaz Sulaiman. Saya bagi Ustaz Sulaiman bin Razak lupa, Sulaiman Husin tapi Ustaz Layut memang kita punya mentor kita lah, antara Syekh ataupun saya punya dari Kuantan. Orang lupa wife-nya Zaujah dia orang Kuantan Syekh saya tak balik Syekh, dah cukup Syekh 3 bulan duduk sana makan. Jadi kita bagilah bagian sini pula makan tahu tempe kan. Buat juga rumah saya buat nasi dagang semalam. Okey, salam orang Kuantan ada rezeki kita jumpa, kita ngeteh. Awak kat Kuantan, saya kat Pekan, kita ngeteh kat tengah-tengah dekat Tanjung Lumpur kan. Boleh, no hal ni. Lagi apa lagi dekat Tanjung Lumpur lah, biasa yang canggih. Yang canggih dekat apa? Bandar Kuantan tu apa tu? Bandar Putra Putra pula. Apalah tu? Dekat ujung tu rumah akak ngasih seragasi saya. Akak pasal itu. Bandar Kuantan tu, Bandar Putra. Tu yang dekat tu. Apa pun. Okey, salam orang Kuantan okey. Balik bila? Esok hari ni. Okey, hati-hati balik jalan tak ada highway kan. Okey, tadi dah. Jadi sebaik-baik ni kita afdal kita buat seekor lah kalau kita mampu kita buatlah seekor Puan-puan tengok seekor, tabuan kita bagi 7. Pantai Sepat je Syekh. Dekat je Pantai Sepat. Best tu kan, kamu Pantai Sepat apa? Dia punya pantai mah cantik kan. Pantai Sepat memang sana terkenal kat Kuantan ni, Pahang ni kenal dengan pantai. Pantai dia memang best. Teluk Cempedak, Pantai Sepat, pantai apa lagi? Pantai, memang pantai semua lah, main pantai lah. Tapi hati-hatilah kalau, tapi saya tak ada obor-obor, tak ada kes lagi obor-obor. Itu sekali ada kes yang todak todak apa tembus ni, itu je sekali. Sekarang tak adalah kan. Dia akan pergi semua. Tapi sana memang angin best. Okey, Kak Tun, selamat raya Kak Tun. Share Kak Tun benda-benda baik ni. Sharekan lah Kak Tun. Pagi-pagi tak berapa Kak Tun Kak Tun ni saya punya geng SKPM. Kalau buat makan, buat masak-masak, memang Kak Tun terror. Kak Tun syukur siapa tak kenal kan. Memang baik sebenarnya, rajin kita nonton, kita sharekan baik kan. SKP Kak Tun sampai raya Selamat Bangkok. Ni Pek Jawa ni kan. Orang Perak kita, tapi duduk Pek Jawa, dah jadi orang Jawa dah kan. Tempe, tahu semua dah dalam makanan dah tu kan Kak Tun, betul Kak Tun Okey Kak Tun,
Esok jumpa tu kata esok kita ngeteh kat sekolah. Kalau saya tak puasa kita ngeteh sama-sama insya-Allah. Lebih baik saya call lah okey, lebih baik kalau ada persoalan boleh tanya pada komen dan ataupun PM saya, Messenger, WhatsApp saya semua nombor ada kan. Boleh tanya. Hal kici punya hal sebeta-beta lah tu tadi. Sebeta-beta kan. Sukati sebeta-beta marah orang bahasa Inggeris kan. Antara sekalian kami jua maka satu kibas seorang afdal dalam sekutu 7 lebih baiklah, dan disyaratkan pada unta hendak ada umurnya 5 tahun masuk kepada 6. Kalau unta itu sebaik-baiknya kita untuk korban 5 tahun ataupun masuk 5 tahun masuk kepada 6 tahun. Maksudnya 5 tahun tu dah nak masuk 6 lah. 5 tahun apa 12 bulan itu kan. Nak masuk kepada 6 tahun. Itu yang baik. Jangan ambil 4 tahun. Itu yang afdal. Kalau tak jumpa tak apa. Tapi itu yang cantik lah, maksudnya dia dah bagi guide dah. Dia dah bagi guide. Kalau unta ni, kalau unta bukan tai unta tapi unta, daging unta. Maksudnya umur dia tu antara lingkungan 5 tahun ke 6 tahun. Dan pada lembu dan kerbau. Ipong kan kerbau mu kan. Dan kambing umurnya 2 tahun masuk kepada tahun yang ketiga. Kalau tadi unta sebaik-baiknya 5 tahun ke 6 tahun. Tapi kalau kerbau, lembu, kambing umurnya 2 tahun masuk 3 tahun. Itu yang sebaik-baiknya 2 tahun masuk 3 itu kalau lembu. Jadi setiap dia punya setiap binatang tu dia ada guide dia, ajar kita dalam kitab ini untuk tahun-tahun yang better, sebetulnya yang sebetter-betternya yang kita afdal kita buat korban. Tadi kalau unta 5 ke 6 tahun masuk 6 tahun. Tapi kalau lembu, kibas ataupun lembu tadi lembu, kerbau, tadi kan. Maksudnya itu lebih pada 2 tahun masuk ke 3 tahun. Lembu, kerbau, kambing. Kambing pun sama. Lembu, kerbau, kambing, ingatlah. Lembu, kerbau, kambing 2 hingga 3 tahun. Apa tu 3, 4, 5. Ya tadi unta 5 ke 6 tahun. Macam sifir lah, sifir ni sifir ini kena guide okey. Maka manai segala tapi 6 bulan. Okey. Dan pada kibas, tadi lembu, kambing, tadi kibas ni kibas pula, biri-biri, kambing biri-biri umurnya setahun atau bersalin 2 gigi hadapannya jika tiada sampai umurnya setahun sekalipun, tetapi disyaratkan bersalinnya kemudian daripada 6 bulan, maka memadai segala binatang tersebut itu jantan dan khunsa. Maksudnya kalau kibas pula umurnya setahun sebaik-baiknya, atau bersalin 2 gigi. Dah gigi dia dah tengoklah, ceklah. Bersalin 2 gigi hadapannya jika tiada sampai umurnya setahun sekalipun. Tengok dia punya gigi, mesti dah tugas salin kan. Kapak ke gigi tak kapak ke, salin 2 gigi. Bersalin kemudian daripada 6 bulan, maka memadai segala binatang. Maksudnya ataupun 6 bulan ataupun bersalin 2 gigi. Itulah itu bahagian jenis-jenis lembu. Jenis kibas tadi tu, atau kerbau, unta 5 ke 6, kerbau, kambing 2 sampai 3 tahun, dan kibas tadi kibas tadi umurnya setahun ataupun 6 bulan. Tengok kalau dah salin 2 gigi boleh buat korban. Itulah. Jadi kita nak buat korban ni pun kena checking. Sebab tu kita jangan suka-suka je kita ni. Jadi saya alhamdulillah kalau yang bab yang di MT kita dah check semua tu, cukup semua, kerbaunya apa semua, cantik dia punya sifat-sifatnya, kita dah tengok dia punya syarat-syaratnya semua. Lepas alhamdulillah okey, itu saja. Saya rasa itu sajalah untuk hari ini. Saya bahagian ini cukuplah untuk sekadar untuk kita ulang kaji. Kalau banyak-banyak pun bukan masuk pun. Macam kat kelas pun kan. Kalau kat kelas budak-budak 2-3 minit je kan. Kalau kita buat aktiviti, kita tak buat aktiviti PDP, berjoget, menyanyi, duduk. Kita orang tua pun duduk ngantuk kedua kan. Tapi kalau budak-budak pun sama juga lagi macam umur berusia dah macam saya ni kan. Kalau dengar lama memang ngantuk kecuali ada unsur-unsur kecindan ataupun ada semangat unsur-unsur kecindan yang lama dalam persoalan kecindan, ataupun ada aktiviti kumpulan. Sekarang SOP tak boleh. SOP kita kena duduk sebab kita yang penting belajar, janji belajar yang SOP kan. Okey, Allahu Akbar. Ini kita punya Syekh Iskandar Hamzah baru join. Iskandar Hamzah juga saya punya mentor, idola saya, memang idola di daerah Muar ni. Dia juga mutawif, dia juga
Apa lagi, dia ni juga mutawa hebat ni. Geng-geng Herianto. Ni nak ikut dia umrah pun akan datang boleh lah. Dia Iskandar Hamzah ni. Lagi guru hebat ni Nahwu Arab ni. Arab ni. Guru bahasa Arab memang hebat. Ni antara mentor kita. Boleh add sebagai rakan. Banyak kelebihan kalau add sebagai rakan ni. Banyak kelebihan ni. Syekh ni boleh muat. Momo ni memang hebat-hebat sebenarnya. Saya rasa saya rasa kecil lah, terpencil lah. Jadi aku selamat raya Ustaz Is. Sebagai Ustaz Is dia macam-macam bau mesra kan. Ustaz Is, selamat raya Ustaz Is. Maaf saya batin Ustaz Is. Kalau ada silap sama ni, saya maaf saya batin selamat raya tu pas tak minta maaf Ni saya minta maaf datang kalau nak ngeteh roger-roger selalu jumpa ni. Mana-mana berjumpa. Kalau kat muar ni tak bersemangat. Betul tak Ustaz Is Okey, saya rasa itu saja daripada saya untuk hari ini. Kitab Al-Adhiyah, ujar ulangkan kitab Al-Adhiyah kita pada hari ini pada bahagian-pembahagian tadi, korban-korban tadi. Dan 80 tak habis lagi. Apapun Ustaz Jemi padu mantap. Alamak tak ada mantap lah Ustaz Is. Suka-suka je ni. Daripada kita buat masa kan. Lepas ni saya nak ada aktiviti lain. Nak bersilat ke apa lepas ni, nak ngeteh dulu kan. Hari ni nak buat perkasan rumah saya. Okey, tolonglah dekat dapur kan. Apa pun Ustaz Is. Terima kasih Ustaz Is. Tengok. Dia pun mantap juga. Kita ni tak mantap. Okey, jumpa lagi pada arena lain. InsyaAllah saya akan upload saya punya di YouTube. Saya bukan nak kerja YouTuber ya bro. Kawan-kawan semua, saya bukan nak jadi YouTubers. Saya punya subscriber baru 97, 96 orang Cuma saya nak share. Mana tahu saya tak panjang umur, benda tu kekal sebagai abadi, sebagai ilmu yang boleh jadi saham saya di akhirat nanti. Kita apa-apa pun, ilmu kita ni nak bagi saham kita akhirat je pun kan, supaya kita ni kat dunia kejap je kan. Kalau ada orang kata apa patah Melayu, manusia mati meninggalkan nama, haiwan mati meninggalkan belah. Saya kalau nak mati, meninggal tu meninggalkan ilmu. Orang boleh gunakan walaupun sekadar ilmu silat simple-simple sempoi tu. Cerita pasal dapat silat ni pun saya ada projek ni, tapi belum jalan lagi. InsyaAllah kalau dah confirm tu, dah dapat approval daripada bahagian tu, dah approval. Tapi cuma belum saya nak berani nak cakap betul-betul lagi. Nanti kalau saya buat satu official video, official streaming untuk saya terangkanlah program saya di untuk bahagian silat pula. Umrah juga, cikgu juga kan, menyanyi juga, babat lain pun kita buat juga. Jadi kita nak penuhkan masa kita kan, daripada kita buat apa-apa kita ada kederat lagi ni kan. Walaupun dah berusia 40 kan. Saya ulang-ulang supaya nak ingat saya 40 tua ni kan. Kalau orang kata muka saya tak macam 40, sweet face, sweet baby face, jadahan muntah rumah saya kan. Tapi kita nak tolong sesuatu yang kita mampu untuk berhemat kepada masyarakat. Macam saya kat masjid, saya tak nak jadi imam satu, saya nak bantu saja. Walaupun saya jawatan saya itu Bilal satu, tapi saya punya kerja macam imam satu. Tapi tak apa, kita nak buat sesuatu tu supaya kita boleh bantu agama kita, paling pun sikit lah untuk kampung kita, untuk daerah kita kan. Ada mampuan kita share ilmu. Simpan ilmu untuk diri kita. Contoh silat kan, saya simpan untuk diri saya pun, tak sharekan untuk rakan-rakan saya kat luar apa kan. Jadi benda tu guna untuk diri kita, untuk bangsa kita, untuk agama kan, untuk kesihatannya juga kan. Sambil kita berlatih, kita panas semayang kan. Sama juga macam berdakwah ni, apa saja benda yang kita boleh guna. Ni pun ni anak Muhidir, Ibnu Al-Muhidir Al-Fatih ni. Ni pun hebat juga budak ni kan. Syekh Muhammad Al-Fatih Al-Fatih. Kisah ayah Hawa ayah Hawa tu idola saya tu. Semua idola saya kat rumah ni. Ramai idola saya kat rumah ni. Semua mentor saya punya musyif saya. Pakar rujuk saya. Saya ni hanya bawa tolong-tolong saja kan, memeriahkan arena takmir mo ni kan, arena apa yang ada kan. Itu sajalah untuk saya kalau cakap memang, kalau cakap saya cakap, kalau nyanyi pun samalah. Kalau bagi mic tu, kalau 2-3 jam tu kicip punya hal. Sama juga macam saya bawa mikrofon, kalau bercakap ni memang tak berhenti. Jadi saya kena berhentikan diri saya sebelum mudarat untuk diri saya. Jadi kena rehat-rehat dulu lah kan. Cukup dah 50 minit ni. Jumpa lagi. Salam bahagia, selamat Hari Raya Aidilha. Teruskan bertakbir sampai esok lah kan. Last kan, 13, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya Allah Abang Jamil. Alamak. Okay, salam. Terima kasih Abang Jamil. Abang Jamil ni saya punya geng murabi. Geng murabi. Jangan kata murabi ni ustaz kita tau. Abang Jamil pun murabi kita. Murabi daerah Johor Malaysia ni. Seorang guru GPK. GPK Ham abang jadi kuku
dibikin koko SK orang kaya Ali. Ini geng orang rumah saya. Memang hebat saya ni. Kalau nak add sebagai rakan memang pun bagus. Sebab banyak pengalaman Abang Jamil ni. Betul Abang Jamil Abang Jamil ni memang mantap lah. Memang cakap dengan dia relax, cool kan. Kalau cakap tu memang best sangat dia. Saya kalau Abang Jamil jadi guru besar, memang saya nak jadi orang bawah Abang Jamil. Kan. Sebab SK orang kaya Ali dengan SK Pilatif tu macam kawan kan. Kalau dengan saya lah, dia macam saya dua sekolah lah, contohnya macam dua sekolah lah. AJKP ABG Pilatif saya, AJKP SK orang kaya Ali pun saya juga. Sebab orang saya ngaji situ. Jadi kita pun akan sama-sama. Jadi Abang Jamil ni hebat. Okay, selamat raya Abang Jamil jemput-jemput lah datang rumah. Kalau datang cakap saya masakkan sesuatu kan. Nak raya, contoh nak raya boleh kan. Okey, jumpa lagi dalam bahagia. Jumpa lagi pada kitab Ustaz Badrin. Kita habiskan lah insya-Allah bila-bila kita ulang gaji. Ila liqa wa ma'assalamah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat raya. Peace you.